Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid tahun 6 dan juga murid tahun 4 dan 5 yang menyaksikan video yang cikgu hasilkan ini. Baiklah, untuk video cikgu kali ini, cikgu akan menerangkan berkenaan tentang teknik menulis ayat, ayat lengkap ataupun ayat majmuk yang digunakan dalam penulisan bahagian A, ya. Jadi untuk menulis ayat sempurna, ayat lengkap, perlu ada beberapa teknik yang boleh diguna pakai oleh kamu dalam menghasilkan penulisan ayat yang sempurna dan lengkap. Jadi teknik yang pertama yang ingin cikgu perkenalkan kepada kamu adalah teknik ombak. Ya, teknik ombak. Jadi apa itu ombak? Ombak adalah singkatan bagi orang ataupun manusia. B itu adalah buat, A itu adalah apa dan K itu adalah keterangan. Jadi singkatan bagi ombak adalah orang, manusia, buat, apa dan keterangan. Jadi akronim bagi ombak itu akan memudahkan murid untuk mengingati maksud bagi akronim ombak tersebut. Jadi untuk orang, okey, cikgu telah perkenalkan, tunjukkan pada kamu gambar tersebut. Masing-masing boleh lihat gambar tersebut. Gambar ada orang sedang menunggang basikal, ada sedang bermain badminton, ada yang sedang berjalan, ada yang sedang berjogging, ada yang sedang melakukan senaman. Jadi kesemua gambar tersebut boleh dijadikan sebagai ayat menggunakan teknik ombak. Okey, cikgu perjelaskan dulu langkah-langkah yang boleh kamu lakukan untuk menggunakan teknik ombak ini. Contohnya, yang pertama, langkah pertama, cari aktiviti ataupun frasa kerja yang terdapat dalam gambar dan letakkan nombor 1 hingga nombor 5. Jadi untuk langkah pertama ini, kamu semua boleh lihat pada gambar-gambar yang dipaparkan dan bulatkan dengan pensel setiap perlakuan yang ada pada gambar tersebut. Contohnya gambar seorang budak lelaki sedang menunggang basikal. Kamu bulatkan gambar tu dan letakkan ianya nombor 1. Jadi ada lebih kurang 5 situasi yang menunjukkan perlakuan di situ. Jadi kelima-lima gambar manusia dalam situasi tersebut boleh kamu buat ayat. Jadi labelkan, letakkan nombor 1 sehinggalah nombor 5. Faham ya? Jadi langkah yang kedua, mengenal pasti kata kerja yang sesuai untuk dilengkapkan dalam tertingkap. Okey, contohnya gambar orang yang sedang menunggang basikal. Jadi kata kerjanya adalah menunggang basikal. Gambar perempuan sedang berjoging. Jadi perkataannya adalah berjoging. Kata kerjanya adalah berjoging. Gambar orang sedang bersiar-siar ataupun berjalan-jalan. Jadi kata kerjanya adalah bersiar-siar ataupun berjalan. Gambar orang sedang bermain badminton. Okey, jadi apa kata kerjanya? Bermain. Bermain apa? Bermain badminton. Okey. Dan yang terakhir, gambar orang sedang melakukan regangan ataupun senaman. Semua perilaku yang ditunjukkan dalam gambar ini mewakili kata kerja. Ya, jadi labelkan dulu, letakkan dulu perkataan untuk kata kerja bagi setiap gambar supaya memudahkan kamu untuk menulis ayat nanti. Faham ya? Baik, langkah yang ketiga adalah menulis keterangan berdasarkan kata tanya dan formulir lampu. Baik. Yang lampu ni slide yang selepas ini cikgu akan perjelaskan apa yang dimaksudkan dengan lampu tu. Lampu pun mewakili akronim. Jadi cikgu akan jelaskan, jangan risau. Dan yang terakhir, langkah keempat, murid melengkapkan ayat di dalam tingkap pada ruang yang disediakan. Okey? Baik, kita teruskan lagi. Jadi berdasarkan gambar yang telah kamu perhatikan tadi,
Jadi inilah contoh ayat yang boleh kamu hasilkan menggunakan teknik ombak. Okey, jadi apa itu ombak? Cikgu ulang balik. Ombak tu O dengan M adalah orang ataupun manusia. B dengan A buat apa, dan K tu adalah keterangan. Jadi cikgu dah buat satu jadual penyusunan berdasarkan penggunaan teknik ombak itu. Jadi orang ataupun manusia, semua itulah. Ya, semua yang melibatkan orang yang ada di dalam gambar tersebut. Namakan nama orang tu. Kalau kamu tak nak guna budak lelaki itu, perempuan itu, letakkan nama. Boleh dibenarkan meletakkan nama. Okey, kita tengok yang pertama. Ahmad menunggang basikal di taman permainan dengan berhati-hati. Jadi keterangan bagi orang dan manusia, namanya apa? Namanya siapa? Ahmad. Apa yang sedang dibuat oleh Ahmad tu? Menunggang basikal. Buat apa? Menunggang basikal. Dan keterangannya adalah di taman permainan dengan berhati-hati. Jadi lampu yang di tengah tu adalah akronim bagi lampu. Lampu tu bermaksud L tu adalah lokasi. Jadi lampu ini hanya untuk memudahkan kamu sahaja. Kalau kamu rasa tak perlu, jangan, cikgu sebenarnya tak nak kamu terikat sangat dengan teknik lampu ni. Okey, teknik lampu ni hanya untuk bantu murid yang agak kurang mahir dalam menulis. Okey, jadi lampu ni sebagai tambahan lah untuk kamu, untuk memudahkan kamu mempelbagaikan cara penulisan secara lebih meluas lagi. Jadi L ni adalah lokasi, A tu alat, M tu masa, P tu perasaan, dan U adalah untuk. Jadi kalau tengok ayat yang pertama tu, L tu adalah apa? Lokasi. Jadi lokasi tu bermaksudnya tempat lah. Kat mana tempat tu? Di taman permainan. Jadi memudahkan kamu untuk menulis sebenarnya. Jadi Ahmad menunggang basikal dekat mana? Di taman permainan dengan berhati-hati. Jadi jangan lupa, pada keterangan tu mesti letakkan kata hubung. Kata hubung mesti ada. Kalau tak ada kata hubung, susah kamu nak panjangkan ayat kamu, dan ayat kamu mungkin terlalu ringkas, terlalu pendek, dan tak boleh dianggap sebagai ayat majmuk. Nak jadikan ayat tu lengkap, ayat majmuk, mesti letak kata hubung. Jadi dekat situ cikgu gunakan perkataan dengan. Dengan apa? Berhati-hati. Jadi L tu mewakili lokasi. Lokasi tu di mana? Di taman permainan. Faham ya? Baik, kita tengok nombor 2. Kevin bermain badminton menggunakan raket yang baru dibelinya. Okey, jadi A itu apa? A itu adalah alat. Jadi alat yang digunakan oleh Kevin ni apa? Alat yang digunakan oleh Kevin untuk bermain badminton adalah raket. Jadi cikgu gunakan perkataan raket. Menggunakan raket. Kata hubungnya apa? Yang. Yang apa? Baru dibelinya. Tengok, senang kan teknik ombak ni? Kalau kamu rasa ini memudahkan kamu untuk menulis, teruskan. Okey? Sebab teknik ombak ni dia cuma membantu kamu dari segi bagaimana hendak memperluaskan ayat, bagaimana hendak menggunakan kata hubung dengan betul. Okey? Baik, yang ketiga, Swilan bersenam. Apa yang dibuat oleh Swilan? Bersenam. Okey, M. M tu apa? M tu adalah masa. Jadi masa tu bila waktunya? Pada waktu petang. Okey, jadi kata hubung yang digunakan sambil. Sambil apa? Sambil menyanyi. Okey? Tulis. Kamu kena kreatif. Kata hubung ni kamu kena, dia ibarat apa yang berlaku seterusnya. Dia bermaksud tersirat. Okey? Bila kamu guna sambil, sambil apa? Apa sambungan daripada perbuatan tersebut? Sebab tu bila kamu letak je kata hubung, automatik kamu punya ayat akan jadi lebih panjang. Swilan bersenam pada waktu petang sambil menyanyi. Okey? Faham ya? Baik, yang keempat, Siti. Siti berjogging. Siti berjogging agar badannya sihat dan cergas. So P tu apa? P tu adalah perasaan.
Jadi perasaan dia tu, bila dia berjoging tu, dia akan merasa lebih sihat, dia akan merasa lebih gembira, dia akan merasa lebih cergas. Itu yang menunjukkan perasaan. Kalau cikgu tulis Siti berjoging agar dirinya lebih tenang dan gembira, pun boleh juga, tak ada masalah. Okey, jadi kata hubung yang digunakan adalah dan. Dan cergas sepenuhnya. Boleh tak sambung sikit lagi. Okey, faham ya? Dan yang terakhir, you tu adalah untuk. Untuk apa? Okey, kita tengok ayat dia. Kamal berjalan dengan laju untuk mengeluarkan peluh. Apa tujuan dia berjalan? Dia berjalan dengan laju untuk mengeluarkan peluh. Jadi, cikgu rasa sangat mudah, sangat senang untuk kamu fahami bagi murid yang tidak berapa mahir dalam menulis ayat. Gunakan formula teknik ombak ini. Okey? Teknik ombak dan juga akronim lampu. Sangat-sangat membantu untuk kamu mendapatkan idea ataupun membantu kamu mendapatkan peluasan ayat dengan lebih mudah dan juga jelas lagi. Faham ya? Baik, ini adalah yang dinamakan sebagai teknik ombak. Baik, cikgu teruskan kepada teknik yang kedua. Okey, teknik yang kedua ini dipanggil sebagai teknik skop. Okey, teknik skop. Jadi apa itu skop? Skop yang pertama, akronim skopnya adalah S tu adalah subjek ataupun dalam kurungan sebagai orang ataupun pelaku. Maksudnya makhluk yang bernyawa lah, ya. Maksudnya benda yang bernyawa. Okey, itu yang dikatakan sebagai subjek. K itu apa? Kata kerja ataupun perbuatan. O itu apa? Objek ataupun benda. Dan yang terakhir adalah predikat ataupun keterangan. Jadi skop ni adalah subjek, kata kerja, objek dan juga predikat. Jadi predikat ni adalah keterangan kepada subjek. Okey, nanti kita akan tengok macam mana pembahagian subjek dan juga predikat. Dan diikuti dengan penggunaan kata hubung. Ingat, teknik skop pun ada kata hubung juga. Mana-mana ayat yang nak nampak lebih sempurna, ayat itu lengkap, ayat itu lebih majmuk, mesti letak kata hubung. Faham ya? Jadi kata hubung di sini supaya, bagi, agar, yang, demi, untuk, kerana, dan. Okey? Banyak lagi. Kamu kena faham dulu apa jenis-jenis perkataan daripada kata hubung. Okey? Kena hafal tu. Okey. Dan diikuti dengan sambungan dia, iaitu keterangan ataupun idea tersirat. Okey? Kena sambung. Sambungan daripada kata hubung tu mesti ada sambungan dia. Kerana apa, untuk apa, dan, supaya, ada sambungannya. Itu yang dipanggil sebagai tersirat. Okey, kita tengok contoh ayat yang menggunakan teknik skop. Okey, baik. Tengok ayat yang cikgu telah hasilkan ini. Puan Salmah merebus jagung pada waktu pagi bersama anaknya untuk dijual di pasar tani bagi menambah pendapatan keluarga. Puan Salmah merebus jagung pada waktu pagi bersama anaknya untuk dijual di pasar tani bagi menambah pendapatan keluarga. Ayat yang sempurna, ayat yang lengkap, ayat yang cukup ramuannya, inilah yang dipanggil sebagai ayat majmuk ataupun ayat pelengkap. Jadi kalau kamu boleh tulis seperti ini, 100% cikgu jamin kamu boleh dapat markah penuh. Ya? Ini yang dipanggil sebagai ayat majmuk. Okey, kita tengok pembahagian dia menggunakan teknik skop tu tadi. Kamu tengok. So, S tu apa? S tu adalah subjek. Siapa subjek? Cikgu dah cakap, subjek tu adalah objek bernyawa. Siapa dalam ayat ni? Siapa subjek tu? Puan Salmah. Jadi, kata kerjanya perbuatan. Apa perbuatan yang Puan Salmah buat? Dia merebus. Objeknya dia merebus apa? Apa objek yang direbus tu? Objeknya adalah jagung. Setakat ni faham Subjek adalah Puan Salmah. Apa yang Puan Salmah buat? Kata kerjanya adalah merebus. Apa yang Puan Salmah buat pada merebus tu? Merebus apa?
Jadi objeknya adalah jagung. Okey, Puan Salmah merebus jagung. Jadi apa sambungan dia? Sambungannya keterangan daripada apa yang Puan Salmah buat tu, apa keterangan dia? Pada waktu pagi. Dengan siapa? Bersama anaknya. Jadi itu yang dipanggil sebagai predikat. Predikat tu adalah keterangan daripada subjek tu. Subjek tu kita dah tahu buat apa, tapi kita nak tahu dengan lebih detail lagi, itu yang dipanggil sebagai predikat. Jadi predikatnya adalah pada waktu pagi bersama anaknya. Dah habis ke belum? Belum. Teknik skop ni kan cikgu cakap, kalau skop saja tak cukup, mesti kalau nak ayat tu ayat sempurna, mesti ada sambungan, kata hubung dan juga tersirat. Okey, jadi sambungannya apa? Kata hubung. Gunakanlah perkataan, ambil satu kata hubung, untuk. Cikgu pilih untuk. Untuk apa? Untuk dijual di pasar tani bagi menambah pendapatan keluarga. Jadi ayat yang lengkap adalah Puan Salmah merebus jagung pada waktu pagi bersama anaknya untuk dijual di pasar tani bagi menambah pendapatan keluarga. Siap. Terus full mark. Dapat markah penuh. Belajar cara hendak menulis ayat seperti ini. Sebab kamu dah berada di tahun 6, cikgu nak kamu belajar cara menulis ayat seperti ini. Kalau nak dapat markah penuh. Kalau cikgu tulis Puan Salmah merebus jagung, betul tak ayat cikgu tu? Betul. Tak ada masalah. Betul. Tapi dari segi pemberian markah, dari segi ekspresi pemeriksa yang membaca, dia akan tengok secara keseluruhan ayat ini tidak lengkap. Jadi kita nak jawab peperiksaan, mesti menulis ayat yang lengkap, ayat yang penuh, panjang, bukan ayat yang ringkas. Kalau dapat ayat ringkas, markah kamu pun ringkas-ringkas sahaja. Faham ya? Jadi ada dua teknik yang telah cikgu sampaikan hari ini. Kita ulang kaji balik. Yang pertama tadi teknik ombak, dan yang kedua adalah teknik skop. Jadi ulang kaji video yang cikgu berikan ini, ulang kaji, buat ulang kaji dan buat catatan pada buku penulisan buku A, ya. Kalau kelas cikgu akan suruh kamu catat nota yang cikgu bagikan ini, menulis video ni, catat nota di buku A, ya. Baik. Ada sedikit tugasan untuk kamu. Jadi kamu akan siapkan ayat, 5 ayat berdasarkan gambar yang cikgu beri ini. Kamu boleh, arahan dia, pilih mana-mana teknik yang bersesuaian dan bina 5 ayat berdasarkan gambar berikut. Baik. Jadi kamu buat tugasan ini, kamu pilihlah sama ada kamu nak pilih teknik ombak mahupun teknik skop. Kedua-duanya boleh kamu gunakan. Pilih satu sahaja dan buat 5 ayat berdasarkan gambar yang diberi ini. Jadi untuk itu cikgu akhiri video ini dengan sedikit pesanan kepada murid-murid tahun 6 khasnya. Jangan buang masa, teruskan belajar. Cuba siapkan tugasan yang cikgu berikan ini, dan insyaAllah kita akan bertemu lagi secara Google Meet, khususnya murid kelas yang cikgu ajarlah. Cikgu akan maklumkan nanti. Baik, setakat ini sahaja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.